Alhamdulillah, pada tengah hari ini 20 hari bulan Jun 2020, Biro Politik Parti Bumiputera Perkasa Malaysia Putera telah mengadakan mesyuarat bersama dengan ketua-ketua putera negeri daripada seluruh Malaysia. Mesyuarat Biro Politik Putera bersama ketua-ketua putera seluruh Malaysia yang ada pada hari ini telah berbincang dan mengambil keputusan beberapa perkara penting. Pertama, Biro Politik Putera mengambil maklum laporan daripada pihak Urustia, iaitu setakat hari ini pihak Putera telah menerima kelulusan penubuhan bahagian-bahagian daripada ROS sebanyak 143 bahagian. Daripada 143 bahagian, 106 telah pun mengadakan mesyuarat penubuhan dengan jayanya dan telah menghantar minit mesyuarat penubuhan kepada pihak ROS. Dan pihak ROS telah memberi jaminan selepas 30 Jun ini semua bahagian 106 ini akan menerima sijil kelulusan masing-masing. Dan ini satu pencapaian yang amat membanggakan kami sebagai sebuah parti yang baru berusia 13 bulan sejak ianya ditubuhkan. Kedua, keputusan Putera untuk mengadakan Konvensyen Kepimpinan Putera Nasional dan jamuan perdana yang sepatutnya diada pada 30 Mei baru-baru ini terpaksa ditangguh kerana COVID-19 akan dilangsungkan pada bulan 1 tahun 2021 sesudah ianya mendapat keizinan daripada pihak berkuasa ataupun pihak ROS akibat daripada COVID-19. Perkara yang ketiga, kita telah memutuskan bahawa Putera tidak akan melibat diri dalam mana-mana parti, dalam mana-mana pilihan raya kecil, baik peringkat negeri ataupun parlimen, kerana Putera sebagai parti baru dan kita berpendapat menyertai pilihan raya kecil adalah buang masa dan buang waktu. Jadi kita telah membuat keputusan. Putera sekarang sedang menyusun strategi, bersiap sedia, siap siaga, merancang strategi dan menentukan kawasan-kawasan di mana kita nak bertanding dalam pilihan raya ke-15. Dengan lain perkataan, kita fokus persediaan untuk menghadapi pilihan raya ke-15 dengan tidak mempedulikan bila berlaku pilihan raya kecil, kerana pada Putera pilihan raya kecil tidak memberi apa-apa kesan kepada perjuangan politik Parti Putera, selain daripada kita berpendapat kemenangan satu kerusi di peringkat dol ke parlimen tidak membawa apa-apa perubahan. Jadi kita fokus kepada persediaan untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. InsyaAllah kita sekarang ini sedang meneliti dari segi kekuatan kita di peringkat akar umbi dan juga pola pengundi di kawasan-kawasan yang kita kena pasti untuk kita bertanding. Dan juga
kita sudah mula mengenali bakal-bakal calon yang boleh kita ketengahkan dalam pilihan raya ke-15 akan datang, yang kalau ikut edahnya 3 tahun lagi, bulan Mei 2023. Tetapi tidak kita tolak kemungkinan pilihan raya umum ke-15 boleh berlaku bila-bila masa, kerana pergolakan politik tanah air sekarang ini tidak menentu. Dan perkara yang keempat yang kita bincang dengan panjang lebar, di mana Biro Politik Putera dengan ketua-ketua penyelaras negeri Putera mengambil maklum tentang perkembangan politik semasa, iaitu kita berpendapat sebulat suara kedudukan politik negara kita sekarang ini tidak stabil. Ini kerana berlaku peralihan kuasa daripada kerajaan PH dan Perikatan Nasional, dan peralihan ini belum lagi dimuktamad sokongannya di Dewan Rakyat. Sebuah kerajaan yang kuat ialah kerajaan yang mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen tidak kurang daripada 2/3 majoriti. Kerajaan yang tidak ada 2/3 majoriti bukanlah kerajaan yang kuat dan merupakan kerajaan yang boleh tergugat bila-bila masa dan tidak mampu untuk menangani perkara-perkara besar bila berlaku dalam negara kita kalau tanpa 2/3 majoriti. Nak ubah sesuatu undang-undang, ada yang memerlukan sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli parlimen. Dan sekarang ni kerajaan yang dinamakan Perikatan Nasional yang tidak berdaftar ni, kita tak tahu berapa jumlahnya. Mengikut dakwaan 113, 114, 115 yet to be confirmed officially bila parlimen bersidang. Berarti ianya dalam keadaan yang tidak menentu. So kita bincang perkara ini dengan begitu teliti, dan kalau berlaku usul tidak percaya kepada Perdana Menteri sekarang ini, apakah akan berlaku pada politik tanah air kita? Apakah Perdana Menteri akan menasihat yang di-Pertuan Agong untuk diadakan pilihan raya umum selepas gagal mendapat sokongan majoriti ahli parlimen, ataupun dulu yang Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong akan menggunakan kuasa dan kebijaksanaannya melantik Perdana Menteri yang baru, kalau Perdana Menteri yang baru ini dapat membuktikan jumlah sokongan yang cukup yang diperlukan. Ataupun boleh berlaku di sebaliknya, apakah parlimen akan digantung. Jadi rumusannya keadaannya tidak menentu. Dalam bahasa yang ringkas, everything is uncertain. Semuanya tidak menentu. Dan bukan saja itu, malah dalam Pakatan Nasional sendiri pun yang tidak didaftar ni, kita dengar juga ada masalah. Masalah kerana mereka-mereka yang berada dalam Pakatan Nasional ialah dua parti politik, UMNO dan PAS, yang sekarang ini menggelarkan diri mereka Muafakat Nasional. Dua kumpulan lagi, iaitu Bersatu Tan Sri Mahyudin dan kumpulan Azmi Ali daripada PKR. So ada Muafakat Nasional plus Bersatu Mahyudin, ada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin, dan juga kumpulan Azmi Ali. Jadi 4 gabungan ini, kita tidak tahu bila ada pilihan raya umum nanti bagaimanakah sebenarnya kerjasama mereka ini, bagaimana pembahagian kerusi, bagaimana, apakah mereka betul-betul ada persefahaman ataupun banyak tidak puas hati di peringkat akar umi. Maka di sinilah letaknya apa yang diintai oleh Putera sebagai sebuah parti politik untuk turut bertanding dalam pilihan raya pada masa akan datang. Begitu juga dari segi Pakatan Harapan juga ada masalah
di antara sekarang ini pengerusi Pakatan Harapan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan PKR, DAP dan Amanah, dan juga Tun Dr. Mahathir daripada Bersatu yang dikatakan sebahagian Serpilihan Bersatu daripada kumpulan Taslim Mahyudin juga tidak menentu. Jadi di kalangan PS juga tidak menentu, di kalangan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional Muafakat Nasional juga tidak menentu. Jadi sebab itu kita rumuskan keadaannya tidak menentu. Everything is uncertain, dan kita pun mengambil maklum dan bimbang dengan masa depan negara kita ini. Jadi kita berharap sangat fungsi dan peranan Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda yang di Pertua Agong selaku Ketua Negara dan juga Majlis Raja-Raja Melayu agar hands on. Hands on artinya sentiasa mengambil berat dan perhatian yang serius. Kita percaya Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda yang Pertua Agong sudah pasti mengikuti perkembangan semasa ini, dan kita berharap kebijaksanaan yang di Pertua Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu lah yang akan menyelamatkan suasana politik negara ini kalau keadaan bertambah lagi buruk dengan tidak menentu seperti apa yang berlaku sekarang. Dan seterusnya kita juga berbincang mengenai dengan kesan COVID-19 ini. Kita mengambil maklum pakej ransangan yang dibentang oleh kerajaan apabila berlakunya COVID-19, iaitu pakej ransangan 260 bilion yang diumum baru-baru ini, dan selepas itu ada lagi satu pakej tambahan yang diumum oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Putera juga mengambil maklum reservation kita, iaitu bajet ini, protokol ini seharus dan sewajibnya dibentang dan dibahas dalam Parlimen. Kerana pada putera, apa sahaja bantuan untuk menggunakan duit kerajaan, ianya mesti mendapat kelulusan Parlimen. Ianya mesti dibincang dalam Parlimen. Kerana kita juga ingin tahu di mana sebelum ini negara kita menanggung terlalu banyak hutang. Sudah mencecah katanya 1 trilion. Jadi dengan COVID-19 ini dan data pakej ransangan 260 bilion, tentu kita nak tahu di mana sumbernya keuangan. Apakah kerajaan terpaksa meminjam lagi daripada luar negara dan menambahkan lagi beban hutang, ataupun akan terus berlaku penjualan aset-aset negara bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Sebab revenue pendapatan kerajaan telah berkurangan, iaitu daripada hasil minyak petrodolar kerana harga minyak jatuh 2-3 tahun kebelakangan ini, ditambah pula dengan COVID-19, dan kerajaan hilang pendapatan apabila kutipan cukai GST dihapuskan. Jadi sebab itu di zaman PH, cara mencari duit untuk menampung kekurangan ialah dengan menjual aset-aset yang aset-aset strategik kerajaan. Dan sekarang ini bila datang kerajaan Perikatan Nasional ni pun juga katanya menjual aset-aset kepentingan negara. Jadi perlulah kerajaan bersikap telus dengan cara terus terang dan tidak berretorik, dan memaklum keadaan sebenarnya kedudukan ekonomi negara, bajet untuk ransangan ini, dan dari segi untuk menangani kesan ekonomi terhadap rakyat yang kita kira amat buruk sekali, kerana sudah bukan saja puluhan ribu, mungkin masuk ratusan ribu sudah hilang pekerjaan. Industri-industri penting memberhentikan pekerja-pekerjanya, sampai ada yang tutup syarikat. Kita tengok
industri perhotelan, penerbangan, serikat-serikat trading banyak dah tutup dan ramai yang hilang pekerjaan. Jadi rakyat dalam keadaan yang gelisah. Jangan ingat dan jangan ambil mudah. Saya ada tengok kenyataan yang dibuat oleh seorang dua pemimpin kerajaan. Kononnya rakyat sudah selesa, rakyat bahagia sebab pakej rancangan yang dibuat oleh kerajaan ini benar-benar membantu rakyat. Tetapi putera mengambil maklum, selain daripada pakej yang diumum dan dasar yang telah dijelaskan, tetapi pada putera yang paling pokok ialah pelaksanaan, iaitu implementation is important as a policy. Kalau dasar bagus, pelaksanaan tak bagus, tak guna. Sebab kita tengok sebelum ini, dasar bagus, bila datang pelaksanaan, berlaku ketirisan, berlaku rasuah, berlaku penyelewengan. Simple aja. Ada yang layak menerima, patut terima bantuan sara hidup, tapi akhir tak dapat. Sebab bila mereka minta, ada saja syarat tak cukup. Syarat-syarat tak dapat dipenuhi, maka dia tidak layak menerima. Jadi akhir sekali, yang berlaku pengumuman je sedap bunyinya. 260 bilion, tetapi hakikatnya perbelanjaannya tak sebanyak itu yang dikeluarkan. Dan selain daripada itu ada lagi dah perkara-perkara lain. Contohnya mengenai dengan bil elektrik yang timbul kemaharan rakyat kerana beberapa hari yang lalu rakyat terima bil elektrik, kosnya naik 3 kali ganda daripada biasa. Dan semalam pihak kerajaan telah umum di mana ada subsidi untuk kos bil elektrik ini yang katanya akan meringankan beban rakyat. Sebenarnya kos naik dalam musim Covid ini kerana pihak TNB telah membuat kiraan bil secara andaian untuk 3 bulan. Jadi melampau naik bil. Yang sepatutnya patut dikira ikut bulanan seperti biasa. Golongan yang dibagi ialah boleh delay bayaran. 3 bulan boleh delay bayaran, tapi kiraannya sama seperti biasa, tidak seperti andaian yang dibuat dalam bil sebelum ini. Sebab itu naik berganda. Sekarang ni dah diperbetulkan balik. Kononnya TNB terpaksa subsidi ataupun hilang pendapatan 900 juta lebih. Pada saya ini bukan subsidi. Itu angka yang mereka kira kalau mereka charge berdasarkan kiraan andaian. Kalau mereka kira seperti mana yang dulu, tak timbul yang 900 juta ni. So it is not subsidy. It's nothing to do with the subsidy. So janganlah nak claim kredit tak pasal-pasal pula. Sebab layak boleh kira. Tapi dah apa pun, at least kita rasa lega bila TNB bersetuju membuat kiraan balik seperti mana kiraan pengguna elektrik sebelum berlakunya COVID-19. Dan lain-lain industri juga perlu diberi perhatian yang serius. Satu perkara yang putera ingin ambil perhatian lah, minta diberi perhatian, masalah pemberian wang tunai. Pemberian wang tunai bukanlah banyak dan tidak semua yang dapat. Tetapi keperluan rakyat bila berlaku COVID dah hilang pekerjaan ini ialah dari segi untuk mendapat makanan bagi keluarga, terutamanya golongan miskin, golongan B40 ke bawah, apatah lagi yang tidak bekerja. Jadi kalau kita bagi duit cash tunai, kebimbangan kitanya sekali dibagi, sekali habis digunanya. Bagaimana untuk hidup 3-4 bulan akan datang. Jadi saya nak minta kerajaan juga memikirkan kaedah mengeluarkan kad kredit kepada golongan miskin, di mana kad kredit ini ada hak penggunaannya hanya untuk membeli barang-barang makanan jika mereka putus
bekalan makanan dan tidak ada wang ringgit untuk membeli bekalan makanan. Setidak-tidaknya beras, gula, minyak, ikan sardin, keperluan asas kalau diberi kad kredit, setiap keluarga boleh guna kad kredit 1,000 untuk 6 bulan dan tidak boleh guna untuk lain kecuali beli barang makanan. Saya rasa ini juga boleh membantu menolong golongan miskin dan mereka-mereka yang hilang pekerjaan. Inilah antara perkara yang kita bincang dalam mesyuarat Biro Politik hari ini, dan kita akhirnya membuat ketetapan meminta semua pimpinan parti politik supaya mempunyai betul-betul semangat political will yang ikhlas, bukan retorik semata-mata dan bukan perbincangan politik berkisar pada kepentingan masing-masing dan tidak meletakkan kepentingan rakyat dan kestabilan politik negara diutamakan lebih daripada yang lain. Maka sebab itu Putera berharap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu mestilah dalam keadaan hands on sepanjang waktu dan tidak boleh biarkan permasalahan ini ditangani oleh pihak-pihak parti politik semata-mata kerana mereka-mereka ini lebih berpolitik daripada meletakkan kepentingan rakyat diutamakan. Sekian. Terima kasih. Boleh Cik Azhar nak tambah boleh? Tak ada apa. Tak, saya rasa sikit-sikit. Mesyuarat pada hari ini adalah mesyuarat pertama Putera selepas PKP ini, dan dengan kehadiran pengerusi-pengerusi negeri dan anggota Biro Politik, dia adalah satu dia menyediakan satu gambaran yang jelas kepada gerakan Putera terutamanya negeri-negeri untuk kembali bekerja selepas COVID ini. Dan juga ini juga adalah mesyuarat pertama Putera selepas peralihan kerajaan. Jadi kita dah mendapat direction yang jelas daripada Datuk Presiden dan pimpinan Putera ke mana hala tuju Putera selepas ini, dan kita akan bekerja mengikut hala tuju yang telah dibincangkan tadi. Itu saja. So Datuk, tadi Datuk kata berkenaan dengan PRU 15, maknanya Putera akan masukkan semua tempat ke macam mana untuk bertanding? Pilih-pilih je. Mengikut perbincangan tadi, Putera akan memilih juga tempat-tempat yang kita akan bertanding dalam PRU ke-15 nanti. Ada kawasan yang dah sasar tak? Maksudnya yang mungkin ada potensi ada beberapa yang dah shortlisted? Buat masa ini kita belum shortlisted secara detail lagi. Kita tengah tengok detail. Kita sebab seperti biasalah kalau nak bertanding dalam pilihan raya, kita kena pastikan kita mempunyai kekuatan jentera tempatan dan juga calon, barulah kita boleh membuat apa-apa keputusan untuk bertanding. Jadi kita sedang melihat perkara-perkara itu sebelum membuat keputusan. Dari sini pendirian Datuk, sebab tadi gerakan pun ada buat sidang media tadi, diorang masa daripada dulu cakap yang diorang sokong penuh Tan Sri Yasin. Jadi Putera punya pendirian saya, Kita tidak nak, sebab kita tak nak kita diterjemah dengan berbagai persepsi. Jadi kita hanya melihat, kita ikut perkembangan. Kita tidak menyatakan sokongan pada mana-mana pihak. Sebab kerajaan Tan Sri Mahyudin Yassin pun baru 3 bulan. Jadi 3 bulan kita nak tengok dari segi keberkesanan. Kita bukan anggota Perikatan Nasional, kita bukan anggota Muafakat Nasional. Kita nak lihat mesti ada asasnya sokongan. Sekarang ni pun isu pun dah mula timbul dalam kerajaan Perikatan Nasional. Kalau tengok dalam konteks kepentingan Melayu dan agenda Islam, kita tengok sudah ada rungutan mengenai dengan kelulusan CJ UEC
kelulusan bantuan kepada universiti Tunku Abdul Rahman dan macam-macam lah. Lain isu yang terbabit. Jadi kita sedang memerhati. Maknanya it's too early to say yes or no. Bukan berarti kita memihak ni, tidak. Cuma pada Putra saya ringkaskan, pada kami it's too early, terlalu awal untuk kita menentukan nak bagi rating tentang prestasi kerajaan yang ada ni. So kita reserve for the time being untuk kita lihat seterusnya, sebab Putra melihat rating ni bukan bergantung kepada retorik. Faham tak? Bergantung retorik ni, kita berretorik ya, tapi dari segi hasilnya tak ada. Sebab itu pada Putra yang penting bukan setakat dasar yang diumum, ialah pelaksanaan. Pelaksanaan dan dasar mesti seiring. Dan kalau kita tengok dasar bagus, pelaksanaan bagus, di bawah mana-mana kerajaan layak terbela semua sekali, apatah lagi orang-orang Melayu dan juga kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dipertahan dan diperkukuhkan, sudah tentu kita akan bagi sokongan yang tidak berbelah bagi. Tapi sekarang ini terlalu awal. Ada perancangan untuk gabung dengan mana-mana parti ke? Apa dia? Ada perancangan tak untuk rally dengan mana-mana? Belum. Kita pun tidak ada rancangan. Kita tak gopoh. Jadi Putra tak nak jadi parti gopoh. Sebab kita tengok parti-parti politik yang ada selama ini, yang lama-lama ni, dengan pengalaman-pengalaman yang dilalui, so kita ambil pengajaran daripada parti-parti lain. So we are not in the hurry. Kita adalah parti slow and steady. I can quote that. Putra adalah parti slow and steady, tapi tegas dari segi prinsip. Kita tidak akan kompromi dengan perkara-perkara prinsip pokok. Slow and steady. Jadi sebab itu kita tak nak main politik sokong menentang. Pada kita kalau bagus, bagus. Tak bagus, kita tegur. Tak boleh kita nak buat statement secara lock, stock and barrel. Oh ini bagus, ini tak bagus. No. Kita parti politik yang issue oriented. Artinya kalau isu itu bagus untuk Melayu dan Islam, kita sokong. Kalau tak bagus, kita kritik, kita tentang. Tapi there will be no basket punya sokongan ataupun tentangan. Tak ada. Maknanya in a way, kita walaupun bukan kerajaan, kita bukan parti pempakan posisi. Dan walaupun kita bukan kerajaan, kita bukan pempakan posisi. Walaupun kita pempakan, kita bukan kerajaan posisi. Maknanya kita duduk tengah-tengah. Bagus, tak bagus, tak bagus. Okay. Itu penilaian kita. I hope you are clear on this. Okay, apa pendapat Datuk mengenai parti PKR, dia nak Anwar Ibrahim. Parti lain pula dia nak Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri sebelum ni, yang dalam 2-3 hari ni. Saya reserve my comment, sebab itu urusan mereka. Jadi saya tak nak campur rumah tangga orang. Maknanya sama ada mana-mana satulah. Coba kalau nak tanya saya secara peribadi, ini pandangan peribadi, bukan pandangan mewakili Putra. Saya tertanya-tanya juga, Tun Dr. Mahathir ni nak jadi Perdana Menteri lagi lah. Dia kata 6 bulan ke setahun. 6 bulan ke setahun. Jadi nak satu dia nak jadi PM balik, dia nak buat apa? Yang 6 bulan dengan setahun, apa yang dia nak buat? What can you do with this 6 months and 1 year? Dan kenapa nak sangat 6 bulan ni? Banyak juga orang nak tanya, saya tak nak jawab. Apakah tidak boleh? Dia boleh jelak, dia boleh bagi syarat kepada pengganti dia. Yang saya nak buat 6 bulan ni. Boleh tak you yang buat bagi pihak saya? Dan you boleh jadi Perdana Menteri, tak payah saya. Boleh tak itu? Why? Boleh juga. Why should he must be the Prime Minister? Nak laksanakan
agenda 6 bulan, tak apa dia. Apa salahnya? Dan begitu juga di sebaliknya. Dan yang saya tak fahamnya, saya tak nak campur ni. Dalam Pakatan Harapan ada janji selepas Tun Dr. Mahathir, Anwar jadi Perdana Menteri. Siapa yang janji? Tun Dr. Mahathir sendiri. Sebelum pilihan raya ke-14. Cuma Bukit Time tak ditetap 2 tahun, 2 tahun setengah. So kalau dah janji, saya tak tahulah apakah sengaja nak lupakan janji ni. Saya pun tak boleh nak komen lah. Kenapa dia tak nak tunaikan janji? Soal rekod, ada pihak kata ni tak boleh terima Anwar kerana DAP. Dr. Mahathir pun bersama dengan DAP. Betul tak? Yang kerajaan dulu pun bersama dengan DAP. Jadi saya pun tak faham. Dan ada pemimpin UMNO pula buat kenyataan UMNO sedia bekerjasama dengan DAP. Ada pula. Saya pun dah. Jadi ya, saya tak adalah confused sebab saya sihat. So saya ada clarity of thought, bukan berfikir cara sembrono. So jadi maknanya kita sendiri tak boleh nak digest mengenai dengan 6 bulan, mengenai dengan setahun tu. Lepas tu rekod-rekod yang lain-lain lah. Kalau katakan ada pihak kata tak boleh Anwar sebab dia ada rekod mahkamah ataupun ada isu tak ada Anwar, itu rakan dia Azmi tu yang ada kes ni. Saya tak tuduh lah, tapi ada video keluar dan DRM pun senyap sampai sekarang. Jadi pendek kata 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi sebab itu saya percaya eloklah rakyat dah tengok semua ni yang berlaku. Baiklah apa kata sekali ramai-ramai sokong Parti Putra. At least give Putra chance. Sebab kita bukan parti retorik dan kita cuba mengelak amalan politik hipokrit dan politik munafik. Itu je. Okey, okey tak? Okey. Saya